Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali di dalam rancangan Apa Ada di Sebalik Nama untuk keluarannya minggu ini. Seperti biasa, saya Abdul Azim bin Haji Ibrahim. Dan saya Siti Ramiza binti Haji Muhammad Ali akan bersama dengan Auda dari awal hinggalah ke akhir rancangan ini nanti. Pada minggu ini, kami akan bawa Auda semua untuk berkunjung ke sebuah bukit yang terletak di Bukim Gadong Air. Betul tu Azim. Dan jika di keluaran yang lalu, kami telah pun membawa Auda meneroka ke Bukit Silat yang terletak di Katuk B. Kami akan meneroka ke sebuah bukit yang menjadi tumpuan orang ramai, penduduk dan pengunjung untuk melakukan aktiviti riadah. Betul tu Azim. Jadi di episod kali ini, bersama dengan kami, Tuan Bahrin bin Haji Kamil sebagai juru pandu kami pada hari ini. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Baiklah Auda penonton, untuk tidak membuang masa, mari kita teruskan misi pertama kita. Jom, mari kita. Bukit Sumsum adalah sebahagian daripada banjaran Bukit Lugam yang terletak berdekatan pusing keliling Lebuh Raya Jerudong Tunku. Bukit ini mula menjadi tumpuan orang ramai setelah terjadinya kebakaran hutan di kawasan tersebut. Dan kebakaran tersebut telah meninggalkan beberapa keunikan seperti keadaan pokok-pokok yang terbakar itu menjadikan kawasan di sekitarnya seperti berada di musim gugur. Dan lagi menjadikan kawasan tersebut senang untuk diterokai dengan struktur tanah dan bukit-bukit yang ada di sana dan sesuai untuk dijadikan tempat beriadah. Di kiri kanan Lebuh Raya ini berderetan kereta pendaki-pendaki yang sedang melakukan riadah mereka. Ekspedisi kami bermula jam 8 pagi. Ketika itu, pengunjung yang lain sudah ada di kawasan ini. Ada yang sudah selesai menyelesaikan pendakian mereka dan ada juga yang baru bergerak. Ekspedisi kami bermula dari tempat permulaan CP4 iaitu laluan yang boleh digunakan untuk memulakan perjalanan dan penamat perjalanan. Semua ni ada 3 bukit Pak. Kebanyakannya yang naik bukit selalu sini ni terasa je lah paduhnya juga. Nyanyi juga. Mostlynya alhamdulillah makin lama makin ramai lah yang naik kemarin. Alhamdulillah. Dia expose sudah kan barang tu. Okey. Siapakah perantis lalu asal Bukit Ani? Perantis kami tu awal. Aku sama Awang Alia. Mhm. Dan kemudian baru tak ada grup Biskal, diorang yang membuat laluan ni lah. Tapi laluan ini pada asalnya macam mana? Macam lorong kah, damit kah atau enam besar macam mana? Sebenarnya asal daripada Kena Angus satu. Aha. Jadi jadi diorang buatkan tiap. Kami berantis sebelah ke dalam tu. Kita kesempatan tu tolong ambil lah. Sana kami berantis sini, sebelah ke dalam sana. Yang di atas tadi, ya sudah tu. Oh, okey, Kami berantis ya. ya. Bagaimana pula dengan cabaran lalu Bukit Ani? Is it payah ke atau lebih senang atau macam mana? Mostlynya kebanyakannya orang biasanya berlari. Berlari. Artinya senang. Senang Dia orang paling suka lah macam berlari di sini ni. Ada yang nyawa. Bagaimana pula dengan ketinggian Bukit Ani? Macam Tinggian boleh je lah dikatakan tinggi ya. ya. Itulah. Okey. Beri Tuan berikan beberapa nasihat atau tips kepada pengunjung-pengunjung lah yang mendaki Bukit Ani atau kepada yang baru-baru kan mendaki. Okey. Pada pengunjung yang akan datang kemari, jaga kebersihan keselamatan atau yang diutamakan lah. Satu je parking. Kadang-kadang parking di Seringani juga atau masalahnya juga. Masalah Kadang-kadang orang komplain juga kan. Lain-lain hal apa anda pelang ada. So far alhamdulillah. Kawasan Bukit Sumsum ini sentiasa menjadi tumpuan orang ramai untuk melakukan riadah sama ada di waktu pagi ataupun petang. Pengunjung yang datang kemari terdiri dari orang dewasa, belia remaja, kanak-kanak, malahan ada juga warga emas yang tidak melepaskan peluang untuk melakukan riadah mereka di sini. Okey. Ya, Auda penonton sekalian, di sini ada 2 laluan. Betul tu Zem. Baiklah, kalau di laluan sebelah kanan itu apa tu? Sebelah kanan ini tadi menuju ke Bukit Pemarah atau masuk ke CP4. Ada 2 cabang tu. 2 cabang. Okey. Kemarin ini kita menuju ke
Trek Haji Bagu. Oh. Kita Haji Bagu. Trek Haji Bagu. So pada pagi ni tadi kan ke mana ni? Okey. Kanan ke kiri? Ambil ke kiri. Okey, kiri. Ke kiri ya? Okey. Baik, Jom. jom. Di Bukit Sumsum ini juga terdapat terowong penghubung antara Bukit Sumsum dan kawasan Kampung Tunku. Ianya dibina di bawah lebuh raya Pangeran Muda Al-Muhtadi Billah. Baiklah audiens sekalian, inilah dia yang dinamakan terowong konkrit yang menghubungkan lebuh raya. Anggaran panjang terowong ini adalah lebih kurang dalam 200 ke 300 meter. Wah, panjang je Zim tu ah. Kadang-kadang ada jurang masuknya. Gambar kali ya. Ada? Cuba. Kawasan terowong ini juga menjadi salah satu tumpuan pengunjung untuk mengambil gambar. Di sekitar kawasan terowong ini adalah tasik dan tiada siapa yang tahu kedalamannya. Okeylah, dia berapa dalam lah? Pupus simpan dia. Ha? Pupus kepala ni. Oh. Dalam tu. Kami meneruskan lagi pendakian kami menuju ke Bukit Haji Bagu, nama salah seorang perantis kawasan bukit ini. Untuk sampai ke puncak Bukit Haji Bagu ini, pengunjung hanya perlu berjalan santai kerana keadaan bukit ini tidaklah terlalu mencabar stamina dan ianya memang sesuai untuk mereka yang baru berjinak-jinak dengan aktiviti pendakian. Di kawasan ini juga terdapat trek berbasikal. Laluan yang sama dengan pendaki agak menyukarkan bagi penunggang basikal gunung ini untuk mengayuh basikal mereka di sana. Di atas puncak bukit ini ada disediakan bangku rehat bagi melepaskan lelah. Ya, auda penonton sekalian, sekarang kami berada di puncak Bukit Haji Bagu. Dan di sini terdapat dua laluan. Betul tu Zim. Dan untuk pengetahuan Auda, laluan sebelah kiri adalah laluan untuk menuju ke kaki Bukit Haji Bagu. Manakala laluan ke sebelah kanan adalah laluan untuk menuju ke Bukit Pemandangan dan juga Bukit Sumsum. Di mana tuan lah? Lepas ni ke mana ni? Tadi menuju ke Bukit Pemandangan tu lah. Okey, bah, kita. Kemudian kami meneruskan lagi perjalanan kami untuk menuju ke Bukit Peninjau. Sebelum kami sampai ke puncak bukit itu, kami terpaksa melalui sebuah bukit lagi yang diberi nama Bukit Badaso. Kenapa ianya dipanggil Bukit Badaso? Kerana keadaan laluannya yang licin walaupun dalam cuaca yang kering. Baiklah haudah sekalian, sekarang kami sudah pun berada di Bukit Pemandangan. Ni tuan dari Bukit Pemandangan ni apa yang tuan boleh lihat ah? Okey, pemandangan dan ya. Dari belakang. Ha? Pantai, Ha. sana kan. Okey. Pada tu pun juga pemandangan lebuh raya. Katok nampak bergerak kau. Oh, bagaimana? Bunga kerajaan banyak di sana, bah? Nampak perumahan dari sini ya. Ah. Nampak benar. Okey. Okey. Selepas Tadi ni tayang teruskan? ke mana ni? Bah, tadi menuju ke kanan, menuju ke Bukit Sumsum. Ah, bah, baiklah. Okay, jom. Di puncak bukit ini terdapat menara pencawang atau menara talian penghantaran. Menara ini menghubungkan tenaga elektrik voltan tinggi antara 132,000 volt hingga 500,000 volt dari stesen jana kuasa ke pencawang masuk utama. Dan orang ramai kami menasihatkan untuk mematuhi notis makluman berkaitan tempat
yang mempunyai potensi risiko kejutan elektrik, terutama di kawasan pencawang ini. Dari atas puncak bukit ini, kita akan dapat melihat keindahan dan kehijauan pohon-pohon serta deretan rumah-rumah yang ada di Kampung Jerudong dan Kampung Sengkurung. Ketika kami sampai di puncak bukit ini, kami terjumpa dengan beberapa orang pendaki yang sedang berehat-rehat dan ada juga mereka yang tidak melepaskan peluang untuk mengambil gambar kenang-kenangan di sini. Sememangnya, momen itu sangat berharga bagi mereka yang baru pernah sampai kemari. Walau bagaimanapun, perlu kita ketahui dan berwaspada untuk tidak mendekati kawasan bukit ini ketika hujan, ribut dan petir. Kerana ianya adalah kawasan bahaya seperti yang telah dimaklumkan pada papan tanda amaran yang terdapat di tiang menara pencawang itu. Setelah puas mengambil gambar di kawasan puncak bukit ini, kami meneruskan perjalanan kami untuk menuju ke Bukit Sumsum. Untuk menuju ke Bukit Sumsum, kami terpaksa melalui laluan kecil dan untuk pengetahuan semua, laluan ini juga boleh menuju kawasan Kampung Sengkurung dan Kampung Tanjung Bunut. Jika cuaca hujan, laluan untuk menuju puncak Bukit Sumsum ini agaklah licin dan Auda perlu menggunakan kemudahan tali keselamatan yang disediakan oleh ahli jawatan kuasa perantis. Okey. Ya, Auda penonton sekalian, sekarang kami berada di puncak Bukit Sumsum. Okey, Azim. Anggarannya ketinggiannya dalam berapa nih? 80 meter lah. 80 meter. So, lepas dari Bukit Ani kan ke mana lagi ni Tanya? Menuju balik menuju daripada Sipiapan baru balik ke parking. Okey, bah. Okey, bah. Jom. Bah. Ketinggian Bukit Sumsum ini kira-kira 124 meter dari paras laut. Nah, yang setahu ko, ako bertanya Basia John ya. Nya Basia Bukit Sumsum itu ya kanagala Bukit Sumsum. Banyak tu dahulu pohon sumsum ano kan buat kan jahuan kaila tu ba. Banyak yang hanya tumbuh tu sana. Kanga ninda lagi ada ba. Musudah angos hutan tu. Sebab atu tah kanagala Bukit Sumsum. Mungkin ada segelintir dari kita yang tidak mengenali atau mengetahui bagaimana rupa pokok sumsum itu. Ketika kami berada di sini, kami mendapati kebanyakan pokok sumsum sudah hangus terbakar. Apa yang diharapkan, semoga pokok sumsum akan tumbuh subur kembali di kawasan ini. Untuk kembali semula ke tempat permulaan tadi, kami hanya perlu melalui laluan yang dirantis oleh perantis-perantis Bukit Sumsum. Apa yang perlu para pendaki ketahui adalah laluan yang dilalui ini sangat mudah, di mana Auda hanya perlu melihat tanda-tanda checkpoint dan tanda arah yang disediakan di sana. Di pertengahan jalan, kami terjumpa dengan kumpulan Club Trail Run for Health Crew dan kami sempat menemu bual mereka. Mungkin boleh kongsikan sama kami berapa lama sudah kita datang kemari ke Bukit Ani? Datang ke Bukit Berapa Ani kali? since dari tahun 2015. 2015. Oh, okey. And then mungkin kita kongsikan sedikit macam mana pengalaman bus kita selama dari tahun dari era tu sampai tahun ini. Dari tahun yang lalu tu tahun sampai sekarang lalu ni kita perubahannya banyak perubahannya dah. Yang terkini ni road ani dorang panggil apa Bukit Korea. Bukit Korea. Dorang Okey. panggil lah.
Jadi sebenarnya kawasan ini kira di area Bukit Silat. Oh, area Bukit Silat ini sebelah sana Yang tak? di sebelah sana tu. Sana pun kita pernah sudah jatuh. Sudah juga. Oh, So ini kira mengambil roadnya yang sebelah kemarin ke highway tu. Okey, mungkin ada cabaran yang kita alami selama di Bukit Anik, hiking di sini. Cabaran di sini memang mantap lah. Mantap. Bukitnya, elevationnya tinggi. Okey. Kalau diikutkan dia punya kiraan 400 lebih. Oh, okey, elevationnya tinggi sini Tinggi ya. sini, ah. Daripada bukit-bukit lain kali. Lanjut lah. Bukit mana yang selalunya kita agak selain daripada Bukit Anik? Selepas ini yang sebelum ini Bukit Sepater, Bukit Sepater. Tasik Lama, Okey. Bukit Keramunting, Bukit Dadap. Oh, yang Bukit Dadak yang baru tu. Yang baru tu, yang latest yang recently kami pergi Bukit Teraja. Bukit Teraja Yes. di Di Kuala KB, Belait. Kuala Belait. Okey, mungkin pernah mengagak ke Temburong kali apa dengan tim-tim di sekitar. Sudah Bukit Patoi. Bukit Minggu Patoi. lepas tu kami pergi. Di daerah Tutong ada je kali? Tutong sudah kemarin. Kemarin. Kemarin kami Hari pergi. ini menyambung lagi Menyambung Rehat. lagi sini Oh, Rehat. okey. Setiap hari usulnya Every weekend lah. every weekend. Weekend, Okey. Itu saja kali ya. Terima kasih ya. Okey. Kami meneruskan perjalanan menuju Penamat. Apa yang dapat kita saksikan dan dapati di kawasan ini masih kaya dengan tumbuhan semula jadinya, walaupun ada kawasan yang telah terbakar. Namun, masih tidak mencacatkan keindahannya. Bahkan dengan keadaan hutan yang hangus, seolah-olah kami berada di musim gugur di negara Korea. Dan kerana keadaan hutan inilah menjadikan bukit ini lebih dikenali dengan panggilan Bukit Korea. Sepanjang perjalanan kami ini, kami terjumpa dengan barisan semut-semut kecil yang meniti akar kayu, dan pemandangan ini memang jarang kita temui. Selain itu juga, kami terjumpa kayu kulabit yang berbentuk seperti akar kayu, seperti mana yang kami diberitahu bahawa kulit kayu kulabit ini digunakan sebagai tali pengikat tiang ataupun lantai rumah dan ianya memang kuat. Selain kayu kulabit, di sini juga terdapat beberapa spesies pokok kayu seperti kulim papa, simpur, sarumah dan berbagai-bagai lagi. Pokok herba tongkat ali, tunjang pipit juga terdapat di sini. Tumbuhan paku-paku seperti saling kawang juga ada di kawasan ini. Pokok silat dan beberapa jenis pokok palma seperti nibung dan lubak juga ada terdapat di sini. Perjalanan kami teruskan lagi hingga ke checkpoint 4, di mana laluan di sini boleh mengarahkan kita untuk pergi jauh ke dalam merentasi Bukit Sumsum untuk pergi ke kawasan Bukit Lugam dan Bukit Silat. Baiklah Auda, sekarang kami sudah pun sampai di CP4. Dan di sini ada dua laluan. Betul. Di sebelah kiri kami adalah menuju ke Bukit Silat dan wasai-wasai yang ada di Bukit Lugam. Dan di sebelah kanan kami pula ialah jalan menuju ke tempat letak kereta. Betul tu. Lepas ni tadi kan ke mana ni? Kali balik menuju ke tempat letak kereta. Okey, Tempat jom. letak kereta. Okey, jom. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa laluan-laluan yang ada di Bukit Sumsum ini juga boleh didatangi dari Bukit Silat kira-kira 4 km. Walau bagaimanapun, laluan-laluan yang ada di sini juga mengelirukan bagi mereka yang baru datang kemari. Justru kerana itulah bagi mereka yang ingin menyusur laluan yang ada ini untuk menghubungi jurupandu-jurupandu yang mahir dan pakar tentang laluan di sini bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Seterusnya, kami menuju ke laluan keluar kawasan Bukit Sumsum ini. Dan sepanjang perjalanan dan pendakian kami dari mula hinggalah ke akhir penggambaran ini, hampir kesemua laluannya
sangat sesuai bagi mereka yang gemar riadah bersantai. Okey. Azim? Ya, Auda penonton sekalian, di sini ada 2 simpang. Betul tu Azim. Laluan sebelah kanan kami adalah laluan untuk menuju ke tempat letak kereta. Manakala laluan ke sebelah kiri ini pula adalah laluan untuk menuju ke Bukit Pemah. Wah. Okey? Lepas ni jalan ke mana, Bang? Menuju ke dalam letak kereta. Bang, jom. Okey. Di dalam perjalanan menuju ke letak kereta, kami juga menemui pucuk daun sarang samut yang sedap dimakan begitu saja. Menurut juru pandu kami, memakan pucuk daun sarang samut ini boleh menambahkan tenaga kita. Sepanjang perjalanan kami balik menuju ke letak kereta, kami melalui lereng bukit di mana keadaan hutannya begitu cantik dengan percampuran di antara kayu-kayu kering dan pokok-pokok yang menghijau di kiri kanan bukit ini. Beriadah di Bukit Sumsum dan kawasan-kawasan di sekitar sini memang sesuai bagi mereka yang ingin menikmati keindahan alam semula jadi dengan flora dan fauna yang masih ada di sini. Dan kepada pengunjung, pendaki-pendaki untuk sama-sama menanamkan sikap bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan hutan kita dari sebarang sampah sarap, terutama sekali botol-botol dan tin-tin minuman. Janganlah dibuang merata tempat, hargailah jerih payah mereka yang telah mengungkayahkan dalam memberikan kemudahan kepada petani semua. Ya, Auda penonton sekalian, alhamdulillah akhirnya kami berjaya mencapai misi kami menerokai Bukit Sumsum dan sekarang ini dikenali dengan Bukit Korea. Betul tu Zim. Dan dapat dilihat di sekitar kawasan ini pemandangan yang cukup indah akibat kebakaran hutan yang lalu. Jadi pemandangan di sini sangatlah menjadi kegemaran para hikers untuk membuat hiking. Ya, aktiviti riadah. Ya. Betul. Selain daripada hutannya yang indah, laluannya yang teratur, ianya juga sesuai untuk keluarga beriadah sambil membuat aktiviti hiking dan penggambaran. Dan tidak lupa juga diingatkan kepada orang ramai untuk sentiasa bersikap bertanggungjawab dan sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar di bukit ini. Tidak lupa juga diucapkan kepada juru pandu kami, Awang Bahrin, Terima kasih. kerana sudi menemani kami sepanjang ekspedisi kami. Betul. Hingga kita berjumpa lagi. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi.